Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Saya harap anda semua masih berada dalam keadaan sihat sejahtera dan selamat kerana saya percaya anda mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Saya kira semuanya masih berada di rumah masing-masing dan kuarantin diri, betul? Diam tak diam, kebelakangan ini, baru-baru ini, kementerian kita ataupun menteri kita telah pun mengumumkan PKPD ataupun Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di kawasan Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terutamanya kita lah yang berada dalam kelompok Selangor ini. Jadi saya seru murid-murid agar terus duduk rumah. Kalau sebelum ini duduk rumah, ada juga keluar-keluar curi-curi. Sekarang kalau boleh duduk sahaja rumah tanpa keluar jikalau keadaan tidak mendesak. Hal ini dikatakan sedemikian kerana kita nak memastikan rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan dan kita dapat segera berjumpa secara fizikal. Baiklah, saya tak nak berkisah ataupun bercerita lebih lanjut tentang COVID-19. Di sana sini dah pun ramai orang memperkatakan. Jadi hari ini seperti biasa, Cikgu Arif Hadri bin Japri ataupun Cikgu Arif HJ nak kongsikan kepada murid-murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu. Ya. Apa topik baharu untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Kebangsaan hari ini? Baiklah, perkongsian hari ini seperti biasa, jikalau ada yang belum menerima lagi buku teks anda secara fizikal, inilah dia muka hadapan buku Bahasa Melayu anda. Seterusnya, yang ada buku teks bolehlah menyelak ke muka surat 37. Hari ini kita nak melihat kandungan ataupun topik yang terdapat dalam surat 37, iaitu topiknya terapi ketawa murid-murid. Ya. Apa itu terapi ketawa yang terdapat dalam tema 2, kesihatan dan kebersihan, serta unit 6, minda sihat ini? Nak tahu lebih lanjut? Jom Cikgu Arif kongsikan. Dengar betul-betul ya. Baiklah, kita baca sama-sama ya murid-murid. Tajuk hari ini ialah terapi ketawa. Terapi itu bermaksud satu langkah, terapi ini bermaksud satu langkah untuk mengatasi sesuatu secara berhemah, menggunakan pendekatan secara emosi dan juga kawalan psikologi. Jadi ini bukan berkaitan dengan ubat-ubatan, tetapi berkaitan dengan lebih kepada emosi sebenarnya. Macam ketawa ini tindakan. Jadi bagaimana terapi ketawa ini diaplikasi? Jom kita baca sama-sama. Pegawai kesihatan telah memberikan taklimat tentang terapi ketawa kepada penduduk Taman Setiajaya. Penduduk Taman Setiajaya rupanya yang telah diberikan taklimat oleh pegawai kesihatan berkaitan dengan terapi ketawa. Jadi kita baca pula ini. Ketawa boleh meningkatkan tahap kesihatan kita menjadi semakin baik. Hal ini dikatakan demikian kerana kita dapat menarik nafas ke dalam paru-paru ketika ketawa. Baru saya tahu ketika kita ketawa. Rupa-rupanya udara ataupun oksigen itu kita tarik, udara persekitaran kita itu kita dapat tarik masuk ke dalam paru-paru kita. Baru saya tahu. Seterusnya, udara keluar dari paru-paru hingga menjadi kosong. Maksudnya ketika kita ketawa itu, selain daripada udara sekeliling masuk dalam paru-paru kita, udara dalam paru-paru ini keluar daripada paru-paru kita. Ketawa yang berulang menjadikan kita lebih bertenaga kerana oksigen yang baharu akan masuk. Ialah
Macam tadi apabila kita ketawa tadi, udara di persekitaran kita masuk ke dalam mulut kita melalui kita punya saluran pernafasan, esophagus, rongga toraks kita dan rongga toraks kita punya saluran trakea, kemudian masuk ke paru-paru kita. Kemudian udara yang sedia ada dalam paru-paru kita ini yang telah terdioksigen, maksudnya mula-mula oksigen yang kita sedut, lepas tu kita dah guna jadi terdioksigen dan jadi karbon dioksida akan dibebaskan keluar. Jadi apabila perlakuan itu berlaku, situasi itu berlaku, maka tubuh badan kita akan menerima lebih banyak oksigen. Jadi bila oksigen itu kita terima, jantung akan mengepam oksigen itu ke seluruh anggota badan, maka badan kita akan lebih bertenaga, taklah lesu. Sebab untuk pengetahuan murid-murid, untuk menggerakkan seluruh anggota badan ini, setiap saluran darah kita ini, setiap sel-sel darah kita ini memerlukan oksigen untuk berfungsi. Pernah tak murid-murid ikat jari murid-murid menggunakan getah sehingga kelihatan seakan-akan warna biru kulit anda di bahagian yang anda ikat itu? Pernah tak? Jikalau pernah, itu merupakan tanda-tanda sel-sel darah awak tidak menerima oksigen. Jadi sebab tu ibu bapa awak ataupun guru-guru awak ataupun orang-orang dewasa melarang kita daripada mengikat tangan kita dengan ketat, memakai cincin dengan ketat, memakai sesuatu dengan ketat bagi mengelakkan darah-darah sel-sel badan kita ini tidak menerima oksigen. Nak mengelakkan, jadi kita nak memastikan semua anggota badan kita ini menerima oksigen dengan sempurna. Sebab apa? Kalau tak terima oksigen, apa yang berlaku? Awak punya organ ataupun otot ataupun sel-sel di bahagian tertentu itu yang awak tak terima oksigen itu akan perlu dipotong, perlu dibuang daripada anggota badan awak. Terus jadi orang kelainan upaya, sia-sia, bukan? Betul tak? Okey, seterusnya kita lihat pula. Oleh itu, ketawa dapat, jadi ketawa itu dapat apa? Yang pertama, dapat mengurangkan stres. Ketawa dapat mengurangkan stres. Kenapa dia kata ketawa itu dapat mengurangkan stres? Sebab hidup kita akan lebih tenang dan gembira. Bila kita gerak-gerak. Gembiranya Zaya hari ini, jadi hidup kita akan lebih tenang dan gembira. Seterusnya, dapat memperbaiki pernafasan, membaiki pernafasan. Macam saya cakap tadi, apabila kita ketawa, udara di persekitaran kita akan masuk dengan banyak ke dalam paru-paru kita. Jadi, dapat membersihkan paru-paru. Kemudian, udara yang telah terdioksigen yang telah menjadi karbon dioksida akan keluar dari paru-paru. Paru-paru ketika kita gelak kan ataupun ketawa. Seterusnya kita nak lihat pula dapat melindungi jantung. Macam mana? Kenapa dia kata terapi ketawa ini dapat melindungi jantung? Rupanya mengurangkan sikap agresif. Agresif ini bermaksud sikap ganas, sikap yang bertindak melulu. Kenapa dia kata apabila kita menjalani terapi ketawa ini akan dapat mengurangkan sikap agresif itu, sikap ganas, sikap bertindak melulu itu? Kerana tak ada juga jawapan. Seterusnya meningkatkan ketahanan tubuh. Macam mana tubuh badan kita boleh ditingkatkan ketahanannya? Ketahanan anggota badan tu dapat elakkan badan kita daripada sentiasa sakit, cepat lesu, mudah dijangkiti penyakit. Macam mana? Seterusnya ni anda boleh fikirkan. Jadi kita tengok seterusnya. Okey? Ada perbincangan antara Xu Feng dan juga Farisha di sini. Kita lihat apa yang mereka bincangkan. Xu Feng, mengapakah ketawa dapat melindungi jantung dan mengurangkan sikap agresif kita? Ada dua perkara yang Farisha tanya. Yang pertama, dia tanya tentang ketawa dapat melindungi jantung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengurangkan sikap agresif. Dia tanya kepada Xu Feng. Xu Feng pun menjawab. Ketawa. Tak apa, kita pergi yang kedua. Farisha, Xu Feng pula menyoal Farisha. Farisha, bagaimanakah terapi ketawa dapat meningkatkan tahap kesihatan kita? Jadi,
Syufan pula bertanya kepada Farisha, bagaimana terapi ketawa ini dapat meningkatkan tahap kesihatan kita? Farisha pun menjawab, jadi inilah kita nak tahu. Apa dia intipati berkaitan dengan terapi ketawa ini dapat meningkatkan tahap kesihatan. Macam mana tahap kesihatan itu dapat ditingkatkan oleh terapi ketawa itu, murid-murid? Tadi pegawai kesihatan tu dah cakap. Tapi apa kita nak tengok? Okey, bertutur dan menguraikan aktiviti kita hari ini. Sepatutnya kita perlu bertutur dan menguraikan maklumat tersirat secara kritis dan kreatif. Itu yang dikendaki hari ini. Perkongsian kita sebenarnya tentang terapi ketawa ni. Jom kita tengok secara lebih terperinci. Okey, aktiviti hari ini. Ini dia aktiviti kita hari ini, bertutur dan menguraikan. Maksudnya awak bercakap, bertutur itu bercakap, dan menguraikan. Awak kena hurai, jelaskan maklumat tersirat. Maklumat tersirat. Sebelum ini saya dah kongsikan kepada murid atau perkongsian terdahulu, saya telah kongsikan berkaitan dengan maklumat tersurat. Tersurat, kata kunci tersurat bermaksud sesuatu yang ada dalam petikan atau dalam bahan. Tersurat yang ada dalam sesuatu bahan itu. Manakala untuk yang tersirat ini bermaksud tersirat, bermaksud yang tidak ada di dalam petikan, tetapi petikan itu boleh membantu untuk kita mendapatkan maklumat yang tersirat itu. Dengan cara memikirkan apa, mengapa, bagaimana dan sebab. Kita fikirkan mana-mana yang sesuai berkaitan dengan maklumat yang tersurat dalam petikan tersebut, kita akan dapat cari maklumat tersiratnya. Okey? Seterusnya, secara kritis dan kreatif, maksudnya murid-murid kena berfikir di luar kotak. Bukanlah ambil kotak, kena fikir luar kotak itu, ya. Tetapi bermaksud kritis dan kreatif berfikir luar kotak ini bermaksud tidaklah bergantung 100% kepada petikan. Apa yang ada dalam petikan itu jangan awak lihat dan itu juga yang awak tulis semula. Bukan, awak kena fikir semula. Mengapa, sebabnya apa, bagaimana dan sebagainya. Gunakan kata kunci iaitu kata tanya bagaimana ataupun mengapa. Dua kata kunci ini penting untuk mendapatkan maklumat tersirat. Ya. Saya bimbing kamu untuk mencari maklumat. Okey. Ketawa boleh meningkatkan tahap kesihatan kita menjadi semakin baik. Hal ini dikatakan demikian kerana kita dapat menarik nafas ke dalam paru-paru. Ketika ketawa, udara keluar dari paru-paru hingga menjadi kosong. Ketawa yang berulang menjadikan kita lebih bertenaga kerana oksigen yang baharu akan masuk. Oleh itu ketawa dapat, yang pertama tadi kita dah tengok, mengurangkan stres. Macam mana ataupun kita guna kata tanya, mengapa terapi ketawa itu dapat mengurangkan stres? Ya, kerana hidup kita akan lebih tenang dan gembira. Seterusnya, membaiki pernafasan. Bagaimana ataupun mengapa terapi ketawa itu dapat membaiki pernafasan? Dapat membersihkan paru-paru kita. Seterusnya kita tanya pula, melindungi jantung. Bagaimana ataupun mengapa paru-paru itu dapat melindungi jantung? Dengan terapi ketawa itu dapat melindungi jantung. Apa jawapannya? Mengapa ataupun bagaimana terapi ketawa tadi yang udara masuk semua tu dapat melindungi jantung? Bagaimana? Okey, tak apa, saya bantu anda. Baik, terapi ketawa dapat melindungi jantung dengan cara oksigen akan masuk ke jantung dan dipam ke seluruh badan. Itulah dia kenapa ataupun bagaimana bagaimana dan mengapa terapi ketawa itu dapat melindungi jantung. Dengan cara inilah oksigen akan masuk ke jantung dan dipam ke seluruh anggota badan. Seterusnya, kita lihat pula. Okey, kita lihat pula mengurangkan sikap agresif di sini. Bagaimana ataupun mengapa terapi ketawa itu dapat mengurangkan sikap agresif. Di sini kita ada sebenarnya kata kunci kan. Menarik nafas ke dalam paru-paru. Ketika ketawa, udara keluar dari paru-paru
hingga menjadi kosong. Okey. Ketawa yang berulang menjadikan kita lebih bertenaga. Ketawa yang berulang menjadikan kita lebih bertenaga kerana oksigen yang baharu akan masuk. Oleh itu, ketawa dapat mengurangkan sikap agresif. Bagaimana? Sikap agresif itu dapat dikurangkan melalui terapi ketawa. Ada kaitan sebenarnya dengan yang atas-atas ini. Ya, tak apa, saya bantu lagi anda. Baik. Mengurangkan sikap agresif. Bagaimana terapi ketawa itu dapat mengurangkan sikap agresif? Apabila oksigen diterima oleh badan, maka badan akan lebih bertenaga dan tidak letih. Itulah dia. Sebabnya apabila oksigen diterima oleh badan, maka badan akan lebih bertenaga dan tidak letih. Bila badan kita tidak letih, tidaklah kita akan monyong, kita akan mengamuk dan sebagainya, tindakan tidak keluar kawal yang kita boleh lakukan. Sebab itulah bila oksigen dapat ke seluruh anggota badan, kita akan kurangkan sikap agresif kita itu. Cuba anda bayangkan jika anda mengantuk ataupun adik-adik anda mengantuk. Ketika itu tubuh badan adik-adik anda kurang menerima oksigen. Jadi anda dapat lihat kerana mengantuk adik-adik anda akan menangis. Betul tak? Itu ialah tindakan agresif sebenarnya. Sebab ketika mengantuk badan kita kurang mengalami oksigen. Sebab badan kita dah mula nak rehat. Jadi bila sistem badan kita mula nak rehat, oksigen itu akan kurang daripada ketika kita aktif. Anda bayangkanlah ketika anda berlari, anda akan tercungap-cungap sentiasa, betul? Untuk memastikan oksigen itu sentiasa masuk ke seluruh anggota badan anda. Dipam oleh jantung ke seluruh anggota badan anda oksigen itu. Tetapi apabila anda nak tidur, anda bersantai, ketika itu anda akan tarik nafas secara biasa. Ketika itu badan kita akan relax sahaja sebab oksigen tidak diperlukan secara maksima. Sebab badan kita nak rehat. Sama juga situasinya ketika nak tidur. Lagilah ketika itu oksigen lagi kurang diperlukan. Jadi ketika itulah mungkin kalau kata kita tahan juga tak tidur, macam adik kita kan nak main tapi menangis. Agresif lah, bertindak agresif lah tu. Sebab badan dia letih, kurang oksigen. Jadi itulah mengapa ataupun sebabnya mengurangkan sikap agresif dengan terapi ketawa ini. Sebab apabila oksigen diterima oleh badan, maka badan akan lebih bertenaga dan tidak letih. Yang terakhir murid-murid, kita lihat meningkatkan ketahanan tubuh. Macam mana ataupun bagaimana ketahanan tubuh badan setiap individu ini akan dapat ditingkatkan melalui terapi ketawa ini. Bagaimana murid-murid? Ya, ada yang nak berkongsi? Ya, mungkin ada yang dapat jawapannya. Saya kongsikan kali ini. Tak apa. Ya, ada tu. Mungkin ada ya yang dengar-dengar tu kan macam tepat jawapan dia. Jadi saya kongsikan. Apabila badan menerima oksigen, okey, badan yang menerima oksigen mudah letih. Apabila tidak mudah letih, maka apabila badan kita tidak letih, maka badan yang menerima oksigen yang cukup tidak mudah letih, maka individu akan hidup dengan tenang. Ya, inilah jawapannya, meningkat ketahanan tubuh. Badan yang menerima oksigen yang cukup tidak mudah letih, maka individu akan hidup dengan tenang. Bila badan kita tenang, apabila badan kita tenang, segala gerak kerja kita, tubuh badan kita akan dapat berfungsi dengan baik.
Semua itu akan dapat mengelakkan daripada penyakit-penyakit berjangkit ataupun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh keturunan. Contohnya kanser. Pernah dengar tak? Orang yang mengidap kanser tidak boleh murung. Dia kena sentiasa ceria. Sebab apabila mudah menerima oksigen, badan kita tidak letih. Bila badan kita tidak letih, hidup kita ataupun badan kita akan berada dalam keadaan yang terbaik, yang terkuat untuk melawan jangkitan penyakit tersebut. Dapat meningkatkan antibodi. Ya, kat sini kata kuncinya. Dapat meningkatkan antibodi badan. Apabila antibodi badan meningkat, maka penyakit senang dibasmi. Okey, saya tarik lebih sikit lah supaya nampak. Okey, itulah dia kenapa terapi ketawa ini akhirnya akan meningkat ketahanan tubuh badan. Sebab badan yang menerima oksigen yang cukup akan tidak mudah letih. Maka bila badan tidak mudah letih, kita akan hidup dengan lebih tenang. Jadi antibodi badan kita akan dapat meningkat. Seterusnya dapat melawan penyakit-penyakit yang mula menjangkiti badan kita. Itulah dia. Itulah cara-cara ataupun langkah-langkah untuk memikirkan maklumat yang tersirat ini, murid-murid. Itulah langkah-langkah ataupun cara-cara yang tepat. Kita fikirkan menggunakan dua kata kunci, iaitu kata tanya bagaimana dan kata tanya mengapa, merujuk kepada maklumat tersurat yang sedia ada. Contohnya macam ni, udara keluar, paru-paru kosong, ketawa berulang kali, lebih bertenaga. Kata kunci di sini, oksigen yang baru. Kita fikirkan, kenapa dengan adanya oksigen ini, mengapa dengan adanya oksigen ini, tubuh badan kita akan menjadi sihat. Jantung kita akan menjadi sihat. Dapat melindungi jantung daripada penyakit jantung. Bagaimana? Itulah jawapan-jawapannya, murid-murid. Okey? Boleh, murid-murid? Ya, saya percaya anda boleh kerana saya boleh, anda boleh, semua boleh. Jadi kalau kata kita boleh, jom kita nak lihat apakah kuis pintar cakna bahasa Melayu minggu ini. Ini dia kuis cakna bahasa Melayu dan menghuraikan maklumat tersurat berkaitan terapi ketawa secara kritis dan kreatif dalam dialog di bawah. Selamat cakna bahasa Melayu. Mudah saja. Anda perlu berbincang dengan ahli keluarga anda berkaitan dengan nak huraikan maklumat yang tersurat berkaitan dengan terapi ketawa. Kata kunci di sini terapi ketawa ni. Awak boleh rujuk tadi, petikan bahan daripada terapi ketawa tadi untuk memikirkan maklumat yang tersurat. Maklumat tersurat, maafkan saya, bukan tersurat. Salah ni, tersirat. Maklumat yang tersirat. Maklumat tersirat, murid-murid. Bukannya maklumat tersurat. Maklumat tersirat. Berkaitan terapi ketawa secara kritis. Okey? Jadi Shufen, saya nak bantu anda. Shufen, mengapakah ketawa dapat melindungi jantung? Ketawa dapat melindungi jantung dan mengurangkan sikap agresif kita. Ada dua di sini. Jadi ketawa yang pertama berkaitan dengan melindungi jantung. Bagaimana ketawa dapat melindungi jantung? Kan? Bagaimana ketawa dapat melindungi jantung? Kemudian bagaimana ketawa dapat mengurangkan sikap agresif kita? Tulis di sini dalam bentuk ayat yang gramatis. Seterusnya, Shufen pula bertanya kepada Farisha. Farisha, bagaimanakah terapi ketawa dapat meningkatkan tahap kesihatan kita? Farisha pun jawab, terapi ketawa dapat meningkatkan kesihatan kita dengan cara bagaimana? Fikirkan maklumat yang saya kongsikan tadi semuanya ada jawapannya. Ya. Jadi ini saja kuis untuk minggu ini. Alamak cikgu, saya terlepaslah cikgu. Macam mana saya nak ulang tuntun? Dia https://palang-palang saya cakna bahasa Melayu .blogspot.com
Di sini saya kongsikan semua video saya dan maklumat berkaitan dengan perkongsian hari ini. Di YouTube pun anda boleh cari ini. Saya cakap bahasa Melayu. Perlu hantar ke mana, bagaimana. Macam biasa awak masuk terlebih dahulu akaun delima anda, daftar masuk akaun delima anda, kemudian hantarlah ke https://forms.gle Palang VBG VGMICN saja ke saya channel Bahasa Melayu .blogspot.com. Di situ saya ada kongsikan pautan ini. Anda tinggal klik hantar gambar tugasan anda dan tekan butang hantar. Mudah sahaja murid-murid. Jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah rujuk blog saya itu berulang-ulang kali, rujuklah YouTube saya itu berulang-ulang kali, ataupun jika masih lagi ragu-ragu, bolehlah menghubungi saya macam biasa. Jadi sampai di sini sahaja perkongsian tentang terapi ketawa berkaitan dengan bagaimana untuk menghuraikan maklumat tersirat. Saya nantikan jawapan tugasan anda semua. Tidak sabar rasanya saya nak tengok jawapan anda. Jadi siapkan tugasan anda dan hantar kepada saya. Ingat, kita belum menang. Nak menang macam mana? Duduk rumah, kuarantin diri, patuhi SOP, dengar cakap menteri. Itu sahaja daripada saya, Cikgu Arif Hadi bin Japi. Sehingga bertemu lagi. Selamat cakap Bahasa Melayu. Assalamualaikum dan bye.